ada dan juga terdapat platform tersebut disediakan untuk mereka yang ingin membangunkan teknologi-teknologi yang dikaji sendiri dan juga inovasi-inovasi yang dibuat terutamanya dalam negara kita. Jadi hari ini kita ingin berkongsi bagaimana sebenarnya MTDC memainkan peranan untuk memacu setiap inovasi dan juga penyelidikan dalam bidang teknologi dan juga pembuatan ini. Jadi hari ini di studio kami amat berbesar hati untuk menerima kunjungan. Selamat datang diucapkan kepada Datuk Nur Halim Yunus selaku Ketua Eksekutif Perbadanan Teknologi Malaysia MTDC. Apa khabar Datuk? Sihat ya? Selamat pagi. Okey, terima kasih bersama kami hari ini di studio Selamat Pagi Malaysia. Kita ingin berkongsi terlebih dahulu dan mungkin sedikit pengenalan juga mukadimah daripada Datuk sendiri. Apa itu sebenarnya MTDC dan juga apa peranan yang dimainkan MTDC dalam membangunkan teknologi-teknologi baharu di Malaysia? Okey, terima kasih. Mungkin saya jawab bukan pasal MTDC dulu. Program NTIC ini bermula daripada suatu pembentangan yang dimulakan oleh MOSTI dan diluluskan oleh EAC dan disokong oleh Kabinet. Dan kita ada dua agensi yang terlibat di sini. MTDC adalah sebagai agensi MOSTI yang menguruskan dana untuk NTIC dan kita akan melihat bagaimana apakah projek yang boleh kita biayai untuk memasuki program MTIC ini. Dan kita juga ada MAGIC sebagai sekretariat yang utama untuk menerima permohonan dan menguruskan permohonan yang mana layak untuk kita pertimbangkan untuk pemberian dana. Jadi kita ada MOSTI, MAGIC dan juga MTDC. Okey, maksudnya ada tiga agensi yang bertanggungjawab untuk mengelolakan program dipanggil sebagai NTIS ini. Difahamkan sudah pun dibuka sebenarnya bermula pada 15 Julai lalu. Jadi kita ingin uar-uarkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini untuk mereka sedang menonton. Mungkin mereka tidak mengetahui berkenaan dengan program NTIS. Jadi pengenalan dan juga mukadimah daripada Datuk. Jadi mungkin saya bagi contoh sekarang ni semua orang tahu pasal drone ya. Dan kalau kita seorang inovator, seorang yang ada inovasi dalam bidang drone dan kita kemungkinan akan perlu melepasi beberapa cabaran. Yang pertamanya misalnya drone ini adalah satu yang terbang. Dan bila kita terbang lebih tinggi daripada 300-400 kaki dan kita sudah memasuki ruang udara. Dan itu ada undang-undang dia di bawah CAAM misalnya. Ataupun kita gunakan drone untuk melihat bangunan ataupun di kawasan tertentu, mungkin kita perlu memohon permohonan daripada JUPEM. Dan kalau di kawasan tertentu mungkin daripada PBT. Jadi kalau kita sebagai seorang yang membuat inovasi drone ini, untuk kita berurusan dengan semua perkara ini dan melibatkan undang-undang ini mungkin menjadi satu cabaran yang besar. Jadi apa idea di belakang NTIS ni yang kita kata sandbox ialah untuk membolehkan usahawan kita datang ke MAGIC mencadangkan projek yang ingin dilakukan dan kita akan melihat bahawa bolehkah kita bagi dana atau mungkin kadang-kadang mungkin tak perlu dana dan di situ ialah role ataupun peranan dimainkan oleh NTIS ni di mana kita akan membantu usahawan untuk menghubungkan mereka dengan jabatan ataupun penguasa yang berkenaan. Contoh macam drone tadi. Kalau kita ingin membuat inovasi drone, kita perlu berurusan dengan CAAM, dengan JUPEM, dengan PBT. Jadi dengan NTIS ni, kerajaan di bawah MOSTI akan memudah carakan inovasi ini supaya usaha kita untuk membawa produk ini ke pasaran akan menjadi lebih mudah. Okey, itu peranan yang dimainkan sebenarnya di bawah program Sandbox ini. Penting sebenarnya untuk kita uar-uarkan kepada penonton terutamanya hari ini. Mungkin ialah untuk menjadi mereka antara yang terpilih untuk mendapat perkhidmatan daripada program Sandbox ini. Pasti ada ciri-ciri juga kriteria yang ditetapkannya, Datuk. Okey. Dalam Sandbox ini kita fokus ataupun kita memberi peluang pada dua jenis projek. Satu adalah projek yang kita kata regulatory sandbox. Itu saya sebut drone tadi. Dia memerlukan apa yang kalau YBKJ cakap, dia kata suspension of existing regulations. Maknanya untuk drone ini dioperasikan, dia memerlukan perubahan dalam penguatkuasaan undang-undang. Jadi regulatory sandbox ini misalnya contoh drone, autonomous vehicle ataupun projek-projek inovasi yang memerlukan pengkajian semula undang-undang yang ada. Keduanya kita ada innovation sandbox. Maknanya projek-projek inovasi yang mungkin tidak memerlukan pengkajian semula undang-undang tetapi memerlukan suatu tempat di mana kita boleh cuba. Yang ini kita telah buat sewaktu program kita di Hospital Tunku Jaafar, Hospital Tunku Mukhris HUKM dan juga di MEPS di mana syarikat-syarikat tempatan telah membangunkan robot
untuk membantu petugas peringkat hadapan, petugas di hospital untuk menjalankan pekerjaan. Jadi itu adalah innovation sandbox, dia bukan regulatory sandbox. Ya. Jadi dua benda ini, dan yang keduanya adalah inovasi itu perlulah melepasi TRL, ya, Technology Readiness Level 6 dan ke atas. Maknanya bukan satu idea, tapi adalah sesuatu yang kita sudah bersedia untuk mencuba di lapangan. Ya. Di area itu ada 9 sebenarnya yang perlu diikuti untuk bagi satu teknologi itu benar-benar boleh dihasilkan dan boleh diguna pakai untuk orang awam. Ya. Jadi itu penting sebenarnya untuk anda mengetahui anda perlu berada di TRL 6 dan ke atas untuk anda benar-benar mendapatkan perkhidmatan daripada program Sandbox ini. Apa sebenarnya bentuk-bentuk pembiayaan yang akan diberikan kepada mereka ini yang datang? Ya. Kita ada 4 jenis pembiayaan yang kita bagi. Ya. Yang pertamanya adalah bila kita melakukan program sandbox pada satu tempat saja, contohnya single site kita kata, maka kita memberi dana dalam bentuk grant sehingga RM250,000. Ya. Contohnya macam tadi, kalau ada robot tu dan kita ada satu robot dan kita nak tunjukkan misalnya pada waktu pelancaran, kita ada robot untuk menyembuh racun makhluk perosak bagi petani-petani yang melakukan cili fertigasi. Jadi itu kalau satu sandbox kita bagi dana dalam maksimum RM250,000. Kalau memerlukan multiple sandbox kerana ada beberapa perkara yang perlu diselidiki, maka kita bagi RM500,000. Ya. Dan apabila selesai proses sandbox sudah layak untuk pengkomersialan, kita bagi dana dalam bentuk pelaburan hybrid RM4 juta. Dan kita juga dana yang kita khususkan untuk bekerjasama dengan GLC dan syarikat besar di mana mereka ada sandbox mereka sendiri. Contohnya sekarang ni MTDC ada program dengan Serba Dynamic Berhad. Jadi Serba Dynamic ini syarikat yang sangat besar dan mereka mempunyai cabaran dalam ekosistem mereka sendiri untuk diselesaikan. Dan kita juga bekerjasama dengan mereka untuk mengadakan kita panggil corporate sandbox. Ini adalah dalam konteks sebab kita mahukan program ini melibatkan innovator, kita sebagai pembuat dasar dan juga industri, terutamanya syarikat-syarikat besar tempatan di Malaysia. Dan difahamkan juga semua program di bawah Sandbox ini adalah khusus untuk syarikat tempatan sahaja, ya, yang mempunyai syarikat yang didaftarkan di Malaysia. Itu penting sebenarnya sebab kadang-kadang ada je masyarakat Malaysia yang mungkin membuat perniagaan mereka di luar sana, jadi mereka sebenarnya tidak langsung tidak layak untuk memohon. Syarikat ini kita membiayai syarikat milik rakyat tempatan, majoriti rakyat tempatan. Okey. Mungkin Datuk juga boleh kongsikan siapa yang akan menjadi pemilik kepada setiap harta-harta juga intelek inovasi yang dibangunkan ini sebenarnya? Untuk semua projek, armnya IP adalah dimiliki oleh yang mengusahakannya. Maknanya orang yang membuat inovasi itu dia yang memilikinya. Cuma pada peringkat pengkomersialan, dana diberi dalam bentuk pelaburan. Ya, convertible promissory notes, nota boleh ubah, maknanya kita bagi dia dana dan kemudiannya kita tukar kepada ordinary shares. Jadi sudah tentu dalam konteks itu akan ada pegangan saham, tapi IP akan dipegang oleh usahawan yang membangunkan inovasi tersebut. Okey, baik. Ialah kadang-kadang ditanya bila contohnya bila apa mendapat pembiayaan dan sebagainya daripada di bawah berbagai program, kadang-kadang perkara yang mereka inovasikan itu tidak menjadi hak milik mereka. Tidak. Yang ini saya mungkin boleh tekankan di sini. Dana kita tidak akan mengambil alih hak milik IP. Ya. Cuma apabila dana ini melepasi tahap pengkomersialan dan dia memerlukan pelaburan, maka akan ada saham yang akan dipegang dalam syarikat. Walau bagaimanapun, biasanya saham tidak akan melebihi 30% daripada pegangan saham dalam syarikat tersebut. Okey, dan difahamkan juga Datuk, untuk program NTIS ini juga ada green lane untuk mereka yang sudah pun mempunyai pembiayaan daripada pihak kerajaan dan sebagainya. Jadi mungkin sedikit bicara untuk mereka. Sebab kita, kalau boleh, kita ingin ramai orang memohon dan juga kita ingin memudahkan permohonan. Jadi ada syarikat-syarikat ataupun usahawan yang sudah pun menerima dana daripada kerajaan untuk projek inovasi sebelum ini. Mungkin dana daripada MTDC ataupun agensi lain, ataupun dana daripada MOSTI, ataupun mana-mana kementerian kerajaan pun yang sudah menerima dana untuk melakukan projek inovasi. Maka orang yang telah menerima dana daripada kerajaan yang telah melakukan projek inovasi ini dan TRL inovasi mereka adalah
6 ke atas, mereka akan diberikan apa yang kita panggil green lane. Kerana ini adalah proses di dalam pengembangan teknologi tersebut. Maknanya kita tak mahu keadaan di mana kerajaan telah membantu peringkat awal dan dia tersekat di situ. Jadi kita menggalakkan usahawan-usahawan inovasi yang sudah terlibat dalam program seperti ini untuk memasuki green lane ini supaya kita boleh mudahkan mereka mendapat bantuan dalam program NTIS. Bagaimana setakat ini permohonannya dibuka pada 15 Julai, sekarang sudah memasuki 24 Ogos. Permohonan setakat ini bagaimana? Ya, kita sudah juga meluluskan 3 syarikat. Walaupun kita baru saja buka dalam sebulan, ya, kita telah meluluskan 3 syarikat, satu dalam drone dan satu lagi dalam pertanian, ya, dan satu lagi dalam industri robot. So jadi saya rasa program ini mendapat sambutan yang menggalakkan dan saya ingin menjemput semua usahawan tempatan yang memerlukan bantuan untuk melakukan untuk menunjukkan teknologi mereka di pasaran. Misalnya sekarang ini MTDC, MOSTI dan juga beberapa syarikat tempatan kita sedang membangunkan program untuk robot di pasar. Ya. Jadi robot di pasar ni tidak memerlukan pertukaran undang-undang sangat sebab dia bukan melibatkan macam tadi drone, ya. Tapi bila robot di pasar ni ada isu lain. Misalnya orang ramai, mungkin macam mana nak buat pembersihan, macam mana nak hantar robot tu ambil sampah, macam mana robot nak cuci lantai. Jadi isu-isu ni adalah isu yang kalau usahawan ni sendiri nak buat, mungkin dia akan terpaksa banyak kerja dia, ya, nak bincang dengan PBT, keselamatan macam-macam. Jadi bila kita berbincang dengan sekarang ni, kita uruskan, itu yang disebut sandbox. Kita bawa 3-4 usahawan robot ke pasar tertentu, bekerjasama dengan KPKT, mungkin pihak berkuasa tempatan yang tertentu, dan kita buatkan sandbox di situ. Jadi akan ada robot yang untuk sampah, robot yang untuk cuci, robot yang untuk angkat barang. Misalnya sekarang ni kan dia orang tolak tu 250 kilo ke atas kan. So kita sediakan robot yang dikuasai oleh bateri untuk membantu pekerja-pekerja tempatan. Banyak sebenarnya yang kita boleh sama-sama bantu mereka. Betul. Ini, ya. Inovasi itu ada, cuma mereka perlukan platform. Inilah platformnya, itu NTIS. Terima kasih kepada Datuk Nur Halim Yunus bersama kami hari ini untuk berkongsi bagaimana program ini boleh membantu usahawan di luar sana. Baik, kita akan berehat seketika kembali